عالمي 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 إلهي 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 طب النبوي طب النبوي. Sebuah rasa dari keinsafan dosa, langit pun terbuka, bintang bertaburan, indahnya, indahnya tawakal. Ud'uni astajib lakum. Penawar al-wahidah halalan tayyiban. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Syafi, Ya Syafi, Ya Syafi, Anta Syafi. Ya Ilahi, Ya Ilahi. Beratlah doa di langit luas, tunggu harapan hati yang ikhlas. Disinari cahaya Rabbani, syifa'un linnasi. Anta Syafi, Ya Ilahi, Anta Syafi, halalan tayyiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, apa khabar semua pada hari ini? Terima kasih bagi mereka yang menonton bersama dengan Pak Haji dalam program Belajar Herbal lah ya. Daripada kaki Gunung Iyan, Gunung Jerai di Iyan Kedah ini, kita belajar, memerhati, mendalami daripada masa ke semasa ya. Alhamdulillah, syukur. Jadi pada hari ini ya, ada 7 soalan yang Pak Haji akan cuba jawab, dan mari kita perhatikan perlahan-lahan ya. Slow-slow, jangan cepat-cepat, dan kita cuba fikir-fikirkan ya, supaya kita dapat menyerap semua ilmu yang dipelajari ini, insya-Allah. Okey, yang pertama soalannya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Saya izin bertanya Pak Haji. Ya, badan saya seperti gemetaran, seperti kedinginan, dan mata berkunang-kunang. Kenapa ya, dan herba apa yang dipakai? Sekarang saya pakai SJ2 dan Anti-Rex ditambah Black Radit. Terima kasih Pak Haji. Masya Allah ya. Jadi badan yang gemetaran dan kedinginan, maksudnya dia rasa dingin. Jadi begini ya, bila kita belajar tentang 4 unsur. 4 unsur ini bagaimana kita nak tahu badan kita panas ataupun badan kita dingin? Bukan dengan merasa dingin. Merasa dingin itu tidak tepat. Dengan merasa apa yang ingin kita minum. Kita rasa nak minum apa? Air panas atau air dingin? Kalau kita rasa nak minum air panas, berartinya badan kita kedinginan.
Kalau kita rasa nak minum air dingin, berartinya badan kita kepanasan. Ada ketikanya kita ni kepanasan tapi badan kita dingin. Kalau orang pegangnya, kita rasa panas sekali tubuh badan kita, tapi kita sendiri merasakan dingin. Baik, ini perlukan minum air panas atau air dingin? Kita lihat kepada selera kita, apa yang ingin kita minum. Itulah dia sebenarnya keperluan. Kalau rasa nak minum air dingin, berarti panas. Jangan tergantung, terkontaminasi dengan apa yang kita pegang. Ya, itu adalah antaranya. Jika panas, kita rasa nak minum air dingin. Bila kita rasa nak minum air dingin, jangan minum air ais. Jangan. Air dingin ni berartinya air mineral biasa. Bukan air warm, bukan air hangat, bukan. Itu yang kita kena faham. Jadi apabila kita minum air, rasa perasaan nak minum air apa, itulah kondisi tubuh badan kita. Itu Pak Haji nak jawab ni. Badan saya seperti gemetaran, seperti kedinginan. Gemetar seperti dingin. Ini tidak jelas. Tapi apa yang ingin kita minum. Dan mata berkunang-kunang. Mata berkunang-kunangnya berartinya berpinar-pinar. Ini kalau mata berpinar ini selalunya boleh jadi terlalu panas. Seperti kita berjalan di bawah tempat panas, kita berpinar-pinar. Atau boleh jadi tekanan darah rendah. Ini boleh jadi juga. Kenapa ya? Dan herba apa yang harus dipakai? Baik, Pak Haji tak boleh bagi jawapan yang tepat. Cuma Pak Haji boleh bagi panduan. Kalau darah rendah, macam ni, cuba kita pegang di bahagian nadi ini. Ya, sebaik-baiknya orang lain yang memeriksa. Tangan kanan memeriksa tangan kanan pasien. Orang sakit di depan kita tu, kita pergi periksa menggunakan 3 jari. Letak dia, dia punya macam tu lah. Jadi jari telunjuk itu yang paling atas sekali, macam tu. Lihat seperti mana yang Pak Haji tunjuk, letak begitu. Jadi bila kita letak begitu di depan kita itu, kita rasa nadinya cepat atau perlahan. Kalau nadinya cepat, dem cepat gitu, itu artinya panas. Kalau kita letak tapi tak rasa, mana nadinya ni? Ada lagi nadi atau tidak ada nadi? Itu menandakan dingin. Tetapi kalau nadinya lambat tapi besar, dum, itu jantung. Itu dia di antaranya. Tapi apapun ya, permasalahan jantung ke apakah sebagainya, ini belum lagi kita mengklasifikasi dengan detail. Cuma Pak Haji nak terangkan, kalau nadi itu cepat artinya panas, kalau nadi itu sukar dicari, yakni perlahan, artinya dingin. Jadi harus ambil sesuatu yang, kalau dingin ambil sesuatu yang panas, kalau panas ambil sesuatu yang dingin. Apakah dia herba panas? Herba panas ialah madu lebah. Kita boleh mengambil madu lebah. Ya, diambil bersama air hangat, bukan air panas, air hangat, suam. Masukkan itu lalu kita minum dia sebagainya. Kalau boleh, potong-potongkan sedikit jahe ke dalamnya dan minum. Masya Allah ya, madu yang bercampur dengan jahe. Dua-dua minuman ini disebut di dalam Al-Quran, cerita di dalam syurga jannah Allah. Itu artinya kalau apa? Kalau dingin. Kalau dia panas macam mana? Kalau dia duduk cepat, harus cari yang bersifat dingin. Apa itu sifat dingin? Sifat dingin ialah yang bersifat diuretik. Apa tu? Seperti serai. Serai dipotongkan, serai itu ambil batang serai, jadi tidak gunakan akar, tapi dibuangkan daunnya, itu juga dibuangkan batangnya, betul, potong, rebus, kita bagi minum. Ambil ganjil lah, 1, 3, 5, 7 sebagainya. Potong, airnya 1 liter atau 2 liter, rebus, kemudian diminum. Maka dengan pada ketika itu, alhamdulillah, dia bersifat dingin, dia membuang kepanasan. Dia membuang kepanasan yang ada dalam tubuh badan, maka kita tak gementar lagi. Kalau gementar itu gementar panas dikeluarkan dengan menggunakan serai dapur. Kalaulah produk kita gunakan Malex. Kalau campur Malex dengan serai, Masya Allah, itu untuk asam urat.
untuk darah tinggi, untuk radang, untuk pembengkakan, sakit kepala, migrain, sakit senggugut, bercampur antara Malax dan juga boleh digunakan juga bersama dengan serai. Tetapi kalau di Indonesia kita ada Java Tea. Java Tea. Jadi kalau Indonesia tak disebut Jawa, kalau disebut di luar, ya, dalam bahasa internasional dia tak sebut Pulau Jawa, dia sebut Java Tea. Java Tea itu ialah kumis kucing. Ya, kumis kucing itu alhamdulillah mendapat satu nama yang ada hubungan dengan Jawa. Kumis kucing. Macam mana orang Cina mendapat nama lautan Laut Cina Selatan. Ya, jadi oleh sebab itu maka alhamdulillah, jadi oleh sebab itu maka Java Tea ini terkenal satu dunia. Bukan hanya terkenal di Indonesia, di Malaysia, di Nusantara, bukan. Satu dunia. Bila sebut Java Tea, orang di Afrika tidak boleh klaim menamakan ini Afrika Tea kalau dia melihat dia daripada kumis kucing. Kerana kumis kucing itu dikenali sebagai Java Tea. Itu dia. Itu yang kita nak sebutkan. Boleh campur Java Tea, kumis kucing, daunnya, bukan bunga, daunnya. Bolehkah ranting-rantingnya digunakan? Boleh, tapi terbaik daunnya. Rantingnya itu potong, masukkan dengan POC, pH, pergi tanam, perbanyakkan. Buat ladang Java Tea. Guna POC, hantar kepada HPA. Mudah saja kan? Tapi guna daun. Daun itu dikeringkan, bukan kering secara langsung daripada matahari, dikeringkan dengan gunakan angin. Penggunaan angin. Alhamdulillah mudah kering. Daunnya, jangan guna bunga. Kalau kita ambil bunga, ada banyak yang alergi. Ya, sesuatu yang bunga ini boleh mendatangkan alergi walaupun dibuat teh. Jadi oleh sebab itu kita gunakan Java Tea ini campur dengan serai, daripada serai dapur kita minum. Itu adalah untuk gemetaran kerana panas, kerana darah tinggi, kerana daripada masalah-masalah yang lain, peradangan dan sebagainya. Itu adalah di antaranya. Tetapi kalau dingin harus ambil apa? Harus ambil madu lebah plus dengan jahe. Itu di antaranya. Baik, insya-Allah. Sekarang saya pakai SJ2 dan anti-rat. SJ2 ini kalau ada virus, SJ2, anti-rat kalau ada bakteria, ditambah lagi dengan black radic. Betul lah. Kalau guna black radic itu cepat untuk menghangatkan tubuh yang dingin. Black radic. Boleh ambil sekali dua sachet. Dua sachet. Boleh ambil satu hari 6 sachet. Bila kita ambil black radic 6 sachet ini, kita dengan sendiri tubuh badan kita jadi warm, menjadi panas. Orang yang ada tekanan darah rendah, insya-Allah akan pulih semula apabila dia mengambil black radic dalam bentuk 2 dan 2. Hebat, masya-Allah. Tabarakallah. Baik, itu adalah antaranya. Bagaimana kita melihat kondisi tubuh badan itu, itulah yang menentukan apa obat yang ada di depannya. Jadi sebab itu di dalam belajar ilmu herbal ni, kalau kita tak tahu sakit orang tu dingin ataupun panas, kita tak tahu nak bagi obat apa. Seperti ini, bila ada pertanyaan kepada Pak Haji, cerita gementar seperti kedinginan, Pak Haji tidak boleh untuk menentukan, kecuali kalau ditambah lagi saya suka minum air panas. Betul, dah boleh faham dah. Rasa hati tidak betul, rasa selera itu yang betul. Ya, baik. Alhamdulillah, ya, kita masuk pada soalan yang kedua. Salam, apakah rawatan yang sesuai bagi pesakit yang kemalangan, tabrakan, sedang koma, tulang belakang rusuk, tengkuk patah, dan ada yang terkeluar, patah terkeluar lagi. Ini hancur betul ni. Urat belakang putus. Masya Allah. Doktor nak pasang besi di bahagian belakang, tulang belakang pun hanya boleh cucuk dan baring sahaja. Minta maaf, hanya boleh duduk dan baring saja. Dia tak boleh
jalan lagi dah. Sebab hancur. Ya, hancur tulangnya itu. Baik. Cuba faham di sini ya tentang tulang. Sedikit nak bagi informasi. Kalau orang stroke, kalau stroke itu pecah pembuluh darah sebelah kanan, stroke-nya sebelah kiri. Betul? Kalau pecah pembuluh darahnya sebelah kiri, stroke-nya sebelah kanan. Betul. Tapi kalau tabrakan, kena di bahagian tulang belakang, maka stroke-nya itu separuh badan. Daripada pusat ke bawah. Baik. Jadi apatah lagi kalau tulang belakangnya patah, rusuk, tengkok tu patah, bagaimana? Ini dia. Sebab tu kalau di Indonesia ada dipanggil minyak. Minyak apa minyak tu? Minyak cemandi. Wallahu alam. Itu Pak Haji dah lupa dah. Tetapi sebenarnya dalam HP ini ada satu minyak yang menghimpunkan tulang patah. Yang menghimpun dan menyambung tulang-tulang yang patah yang ada patah itu, walaupun usianya itu panjang ataupun orang tua. Dia adalah Human Growth Hormone, HGH. Jadi sebab itu HGH dulu kita buat dalam bentuk begini, spray, semprot saja kat muka macam ni. Kita semprot dulu, kita semprot gitu, semprot dalam mulut satu. Tapi sekarang ni Pak Haji dah buat HGH drop. Dalam satu gelas itu kena masuk 7 tetes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gelas yang pertama waktu pagi. Waktu tengah hari 7 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2. Waktu petang 7 lagi. Masuk dalam air mineral 7 lagi. Waktu malam 7 sekali lagi. Di awal malam dan di akhir malam. Jadi 5 kali kita gunakan satu hari. Ya, kalau mudah saja ikut waktu solat. 1 gelas pada setiap waktu solat dimasukkan dengan 7 tetes HGH drop. HGH ini dia akan mencantum dan menghubungkan kembali tulang-tulang yang patah. Apa yang dipredikkan oleh para doktor yang mengatakan dia ini tak boleh lagi dah, tak boleh nak bangun, tak boleh nak berjalan lagi. Kalaupun dia sudah sihat, selalunya bercanggah dan berlaku sesuatu yang berbeza. Maksudnya ada harapan lagi? Ada harapan. Inilah namanya perawatan. Orang dulu-dulu, minta maaf ya, kalau yang patah, sudah patah, tangan ni hancur, tulangnya hancur, disapu minyak kembali, maka tulang itu berhimpun kembali. Ilmu itu Pak Haji tidak belajar. Bagaimana ilmu sapu minyak boleh cantumkan tulang, Pak Haji tak belajar. Sebab yang pertama, Pak Haji takut, kerana takut dia termasuk di dalam ilmu jin atau khadam. Tetapi yang Pak Haji belajar ialah ilmu menitiskan air di dalam air mineral, minum dan tulang bercantum semula. Itu belajar. Sebab dia ada Human Growth Hormone yang wujud di dalam wild yam. Wild yam ni apa dia? Di dalam talas, tanduk rusa. Itu ada di antaranya. Jadi oleh sebab itu maka Pak Haji nak sarankan ini. Ada 2 herba yang kita kena gunakan. Ini kalau patah-patah ni, jangan tinggal moringa. Jangan tinggal moringa. Jangan tinggal anti-raps. Dan jangan tinggalkan HGH. Kerana tulang manusia ini terbina daripada 3 bahan. Moringa, anti-raps dan HGH. Mana pula tulang manusia terbina begitu? Mari kita bincang. Tulang manusia ini adalah mineral. Terdiri daripada kalsium, ya, magnesium, fosforus. Kalsium dan fosforus itu nisbah 2, nisbah 1. Dan kalsium tidak boleh bekerja tanpa magnesium. Jadi magnesium wujud walaupun dalam unsur yang sedikit.
Di mana ada ketiga unsur ini? Pertama, di dalam moringa komplit kalsium, magnesium dan fosforus yang tinggi. Kemudian tulang ini pula dibekalkan pula dia dengan anti-rats. Apa yang ada pada anti-rats? Anti-rats itu adalah untuk menyambung saraf, nerve. Untuk menyambung semula saraf-sarafnya. Dia adalah mempunyai satu bahan seperti silikon. Silikon oxide. Dia adalah mineral-mineral colloidal. Kemudian satu lagi ialah apa dia? Kenapa kita perlu memerlukan HGH? Kerana dia adalah hormon. Hormon dan saraf dan mineral, maka terjadilah tulang belakang. Sebab tu orang patah boleh betul. Orang yang ada S, sklerosis, boleh betul. 3 unsur dimasukkan, HGH, anti-rats dan juga boleh masukkan dia moringa. Orang yang bongkok, nenek-nenek si bongkok 3. Nenek moyang yang bahasa Indonesia panggil yang muda. Ini ibu Eko apa yang muda ke apa? Wallahu a'lam, minta maaf lah. Saya tak faham lagi. Tapi kalau bongkok, macam mana dia akan nak membongkok betulkan balik dia punya bongkok ni? Betulkan balik bongkok ini dengan menggunakan 3 unsur. Pertama, mineral, kalsium, magnesium, fosforus. Yang kedua, colloidal, mineral untuk tujuan saraf. HGH untuk tujuan hormon. Pertemuan di antara hormon saraf dan pertemuan di antara hormon colloidal dan mineral ini, dia membentuk tulang itu bergerak balik dengan izin Allah. Subhanallah. Andai kata besok ya bapa ibu menemui nanti kebenaran kata-kata Pak Haji ini, tolonglah di-sharekan supaya ramai yang dapat melihat kebesaran pengobatan dalam pengobatan herba, pengobatan tib nabawi ini sangat-sangat dahsyat. Maka obatnya apa? Obatnya ialah kita sering mengambil sup. Sup apa? Sup tulang. Tulang apa? Tulang kambing. Kenapa ambil tulang kambing, tak ambil tulang sapi? Sebab tulang kambing itu lebih pendek dan kambing itu ada barakah, kata Rasulullah SAW. Tulang kambing buat sup. Masukkan lada hitam, bukan lada putih. Lada putih untuk mata. Lada hitam. Masukkan lada hitam, buat sup, makan pada selang-selang hari. InsyaAllah orang yang patah itu bercantum semula. Masya Allah. Moringa, anti-rats dan juga HGH plus dengan sup kaki kambing. Allahu Akbar. Itulah pengobatan yang Pak Haji belajar. Itu di antaranya. Begitu juga tulang dengan tulang. Begitu juga orang yang ada masalah jantung. Macam mana orang ada masalah jantung? Ubat dia dengan apa? Jantung juga. Jantung apa? Jantung, ambil jantung daripada jantung sapi. Hai, sapi ada jantung kah? Sapi ada jantung atau tidak? Cari jantung sapi di mana? Nanti foto tunjuk dekat Pak Haji. Betul kata betul. Bahagikan jantung sapi itu kepada 7 bahagian, dibakar, dimakan pada setiap malam. 1 malam, 1 bahagian, 2, 3, 4, 5, 6, 7. InsyaAllah sakit jantungnya itu sembuh dengan izin Allah. Orang yang ada masalah liver pula, bengkak liver, keras liver, ataupun jadi kuning, gusung itu, ambil hati apa? Hati sapi itu sebesar 3 jari ini, bahagikan kepada 7, makan pada 7 malam berturut-turut. Jadi besar mana? Ya besar ini. Inilah besar 3 ataupun besar 2 ini, boleh 1 malam, 2 malam, 3 malam, 4 malam, 5 malam, 6 malam, 7 malam. Dengan izin Allah sembuh. Dengan izin Allah. Untuk sakit jantung, jangan operasi lagi. Itu rahsia Pak Haji ajar. Jantung
dengan jantung. Itu adalah antaranya. Hati dengan hati, tulang dengan tulang. Begitu juga untuk orang yang ada masalah mata, tak dapat melihat kerana pesakit kencing manis. Mata, ambil mata sapi, makan 1 malam 1 mata, 2 malam 2 mata, 3 malam 3 mata, 7 malam 7 mata. 7 mata sapi yang dibakar. Lihat terang balik. Ajaib pada penciptaan ini. Ini bukannya Pak Haji yang cakap, ini adalah ramuan tradisi zaman dahulu dan telah berjaya. Dan dalam buku Nutrisi Healing yang dituliskan di barat, Pak Haji baca ya, Nutrisi Healing itu ditulis bahawa obat hati ialah dengan menggunakan minyak daripada hati. Yang kita ambil hati itu minyak lah. Hati itu minyak. Ajaib. Jadi apa yang kita nak sebutkan kat sini, jadi oleh kerana tulangnya yang patah, banyak yang patah, tulang rusuk, tulang belakang, tulang tengkok, tulang apa semua patah, urat pula dia putus, maka jawapannya kita guna tulang juga. Minum daripada tulang sup daripada tulang kambing. Allahu Akbar. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Pak Haji pergi pada soalan yang ketiga. Suami saya ada penyempitan salur jantung. Ada 3 tempat penyempitan. 1 saluran dah letak stent, tapi tak ambil langsung ubat doktor, hanya ambil suplemen seperti minyak ikan, habatus sauda dan kurkumin. Apakah pengambilan suplemen saja cukup untuk merawat masalah jantung, atau Tuan Haji bolehkah cadang pengambilan herba untuk masalah penyempitan jantung? Ini masalah jantung. Tadi telah Pak Haji ceritakan, jadi berartinya ambil jantung saja. Atau kalau tidak mau ambil jantung pisang. Jantung pisang pun untuk ubat jantung. Iya. Ini bukan direka-reka, tidak. Ini ilmu yang Pak Haji belajar. Jantung pisang. Ambil jantung pisang yang besar tu, dibakar. Sampai dia sudah terbakar, kita buanglah kulit-kulit yang luar tu. Sampai di dalam tu kecil saja, kita buang sampai di dalam tu kita makan. Boleh makan bersama dengan madu. Buat makan dengan madu. Makan dengan madu. Supaya dia ada sepet sikit, ada kelak sikit. Boleh ambil bersama dengan madu. Boleh ambil jantung daripada jantung sapi, boleh kita ambil. Baik. Kemudian cadangan di sini bahawa beliau mengambil seperti minyak ikan, bagus. Ya, ada DHA dan EPA. DHA itu untuk fikiran, EPA untuk jantung, bagus. Habatus sauda, ya bagus. Ya, dan juga kurkumin, bagus. Tapi apakah pengambilan ini cukup untuk masalah jantung? Tak cukup. Masalah jantung ini dia kena rawat dengan menggunakan yang pertama. Kalau di tempatnya Pak Haji ini ada namanya jantung hati. Namanya jantung hati. Yang mana jantung hati ini kita ambil 1 malam 1 kapsul saja. Yakni 10 malam. Bersama dengan 3 hari 1 kapsul. Jadi 3 hari 1 kapsul, 3 hari 1 kapsul. Jadi kalau 10, 1 bulan. Tetapi yang perlu ambil rutin ialah minyak zaitun. Malam dan pagi. Malam dan pagi. Malam dan pagi. Ditambah dengan jantung hati. Bila kita ambil itu, insya-Allah dia flush habis. Yang pertama. Dan yang kedua ialah kita boleh ambil minyak zaitun campur dengan madu lebah, campur dengan cuka. Boleh. Minyak zaitun, ya, campur dengan madu, campur dengan cuka. Sebab kalau kita nak ambil minyak tu kadang-kadang susah kita nak minum. Kita campur cuka sikit, campur dengan madu, dia jadi sedap. Minuman yang tersedap. Bapa ibu kalau pernah mengambil minuman apa kita panggil
penumpas asam urat. Penumpas asam urat yang kita keluarkan di Indonesia, kalau ambil minum, Masya Allah sedap. Masya Allah sedap. Percampuran di antara madu plus dengan minyak zaitun dan cuka menjadi satu yang boleh diambil, diminum. Sama juga orang nak ambil VCO, dia kalau VCO setiap hari nak ambil, kalau ambil sekali sekala boleh, tapi kalau ambil setiap hari susah nak minum tu. Campurkan VCO itu dengan madu, maka dia membolehkan dia diminum secara rutin. Kalau tak campur dengan madu, dia tak boleh minum. Boleh minum tapi tak istiqamah. Itu ada di antaranya. Dan dia menjadi minuman yang enak. Satu lagi air teh. Air teh itu dimasukkan dengan pandan, daun pandan. Daun pandan itu ialah daun untuk perawatan jantung. Daun pandan, lebih baik lagi kita panggil akar pandan. Macam mana ni? Buat sup. Untuk perawatan jantung ni buat sup. Kita boleh gunakan sup burung merpati. Burung merpati boleh kita gunakan. Sup burung puyuh boleh digunakan. Sup daripada daging boleh digunakan. Tapi secara normal biasanya Pak Haji lebih suka guna sup daging kambing yang dimasukkan dengan akar daripada pandan wangi. Buat sup. Sup itu ataupun daging kambing akan jadi lembut sekali. Bila kita makan itu, dalam tubuh badan kita, jantung kita tadi dia pecah pelak. Pelak tu berartinya yang tersumbat. Maka jantung akan jadi sihat. Sup daripada akar pandan wangi. Kalau tak ada akar pandan wangi, guna daun pandan wangi. Masuk ke dalam air teh, diminum pada setiap hari. Bagus untuk jantung. Bukan hanya untuk bagus, tapi dia wangi dan sedap. Ini dia punya istimewa. Nanti kalau datang ke sini, nanti kalau datang ke HPRC Dian, belajar cara membuatnya. Cara membuatnya sangat-sangat istimewa. Masya Allah. Jadi oleh sebab itu, maka apabila kita menggunakan pandan, kalau kita tak mau pandan, kita boleh gunakan buah pandan. Mana ada buah pandan wangi? Pandan wangi memanglah tak ada buah. Tetapi pandan yang besar itu dinamakan buah merah. Ini boleh dapat. Di Indonesia kita ada banyak stok buah merah. Ambil soft gel buah merah ni, dia sangat baik untuk jantung. Biiznillah, ambil terus menerus, jangan berhenti. Sebab itu adalah perawatan untuk jantung. Itu adalah antaranya. Kemudian pula, jantung ini dia akan jadi kuat perawatannya kalau campur dengan madu. Sinergi itu memang sangat elok. Jadi artinya, kalaulah kita ambil minyak zaitun campur dengan madu lebah, Masya Allah, itu ubat yang terbaik. Kalau tambah lagi antara madu lebah pula campur dengan cuka. Madu lebah campur cuka, campur dengan minyak zaitun. Allah, itu ubat jantung. Ubat jantung. Kalau tidak, kena guna kat sini ada produk kita nama jantung hati, ambil bersama dengan minyak zaitun. Itu yang terbaik. Adapun minyak omega 3 bagus. Dan satu lagi iaitu jantung, supaya jangan jantung kita itu terendam dengan air, atau paru-paru yang terendam dengan air yang menyebabkan kita menjadi lemas seperti dalam air. Bila air tak boleh keluar daripada tubuh badan. Jadi jantung lemah jantung kerana apa? Kerana air. Kerana air. Jadi air itu yang perlu diimbangkan. Maka ambil kapsul haruan. Kalau tak ambil kapsul haruan, tak boleh. Jantung itu nanti di betis kita tu dah bengkak, kita tekan itu naik perlahan-lahan saja.
Jadi oleh sebab itu maka kita kena lihat jantung ini dia tak boleh bekerja dengan baik untuk repairing dirinya sendiri kalau kita tak ambil dengan kapsul haruan. Itulah yang Pak Haji selalu sebut ada satu peribahasa Cina lagi. Okey, apa dia punya peribahasanya? Kerana paku sebilah ladam menjadi rosak. Ladam itu ialah tapak kaki kuda yang diletak di bawah tapak kaki untuk kuda boleh berlari. Kerana paku sebilah ladam menjadi rosak. Kerana ladam menjadi rosak, kuda tak boleh berlari. Kerana kuda tak boleh berlari, utusan tak dapat dihantar. Kerana utusan tak dapat dihantar, perang menjadi kalah. Ulangi sekali lagi. Ya, untuk ada yang nak tulis. Kerana paku sebilah ladam menjadi rosak. Kerana ladam rosak, kuda tak boleh berlari. Kerana kuda tak boleh berlari, utusan tak dapat dihantar. Kerana utusan tak dapat dihantar, perang menjadi kalah. Kerana apa? Kerana albumin tak cukup, air tak boleh keluar. Kerana air tak boleh keluar, paru-paru dan jantung terendam. Kerana paru-paru dan jantung terendam, nafas jadi tersengkal. Kerana nafas tak jadi tersengkal, maka kena buat operasi. Betul kan macam tu? Tak betul. Kerana sakit akan berpanjangan. Kerana sakit yang berpanjangan, maka hidup menjadi lemah. Begitu. Sebab apa? Sebab albumin tak cukup dalam badan. Itu dia panggil causative treatment. Cari di mana dasar permasalahan penyakit. Pokok permasalahan penyakit. Akar permasalahan penyakit. Di mana? Kerana albumin. Jadi itulah yang Pak Haji nak sebutkan. Jadi herba apa yang kita nak gunakan? Buah merah itu terbaik. Minyak ni semua baik untuk jantung. Tapi minyak seperti minyak VCO baik untuk jantung. Minyak zaitun baik. Minyak batu soda baik. Itu di antaranya. Cuma jangan sakit jantung ini. Sakit jantung ini yang pertama mesti ingat, jangan guna minyak yang terpakai. Kalau minyak yang terpakai, minyak oksidize, dia bertambah racun di atas racun. Menoreh luka di atas luka. Itu peribahasa. Dah luka, toreh lagi luka di atas luka. Luka di atas luka. Sakit jantung itu akan jadi makin parah dengan pengambilan minyak yang telah teroksidize. Itu sakit jantung. Yang kedua, orang sakit jantung tak boleh jadi stres. Macam mana dia tak boleh jadi stres? Dia kena menanam, dia kena kembali back to nature. Back to nature ataupun balik semula kepada asas kehidupan manusia, suka menanam pokok-pokok. Suruh dia tanam pokok cili, tanam pokok bunga, tanam bunga-bunga. Suruh dia membaja yang betul, dia semprot dengan POC. Dia tanam pokok buah-buahan, sayur-sayuran. Dia gembira gitu, dengan otomatis jantungnya akan jadi back to normal. Sebab apa? Sebab kegembiraan. Jantung ini perlu kepada hormon bahagia, tawa dan cinta. Kalau sudah hilang ketiga hormon ini, jantung rasa terpuruk, jatuh dan dia tidak upaya. Makin hari makin lemah. Itu yang diabadikan dalam puisi. Menitis air berulang-ulang, nangis. Menyambung nafas tidak bermaya, nangis. Perasaan hati rela menanti, senang dibawa hampa kebocoran. Ulang sekali lagi.
Tulis ini. Menitis air berulang-ulang, menyambung nafas tidak bermaya, paksaan hati rela menanti, senang dibawa hampa kebocoran. Itulah hati. Ya, jadi ini kuliah apa pula ya? Kuliah sastra, kuliah apakah? Kuliah herba. Aduh. Okey, kita pergi kepada soalan yang keempat. Soalan yang keempat, masya-Allah ya. Assalamualaikum Tuan Haji, saya Alin. Alin, apa khabar? Anak tu sudah berapa bulan? Alhamdulillah, Pak Haji doakan insya-Allah akan selamat bersalin dengan mendapat anak yang soleh insya-Allah. Semalam saya ada dengar penjelasan Tuan Haji tentang dos yang sesuai pengambilan mursalin. Mudah bersalin, musalin bukan mursalin. Mursalin tu cerita lain pula, orang mursalin. Bagaimana pula dengan kes saya? Kalau ikut tarikh haid, kandungan saya berusia 7 bulan, tapi bila scan dia berusia 6 bulan. Due bersalin jadi lewat sebulan, iaitu akhir Oktober. Lagipun doktor mohon saya lahirkan baby 2 minggu sebelum due. Bila seharusnya saya boleh konsumsi musalin? Ini dah confuse ni. Bilakah ini 7 bulan kah? 6 bulan kah? Sebab apa? Sebab nak mula mengambil musalin ini. Jadi sebab apa? Sebab kalau ikut daripada tarikh haid saya, kandungan saya berusia 7 bulan. Doktor scan 6 bulan. Doktor scan 6 bulan. Tak datang 7 bulan. Yang mana satu? Jawapannya ialah 6 bulan setengah. 6 bulan setengah. Setengah doktor, setengah kita. Jadi oleh sebab itu bila dia kira due, doktor akan ambil 15 hari kemudian sebelum. Jadi sebab itu due itu dikira boleh terjadi anak itu lahir 15 hari sebelum tempoh due dan boleh jadi 15 hari selepas due. Tapi kalau Imam Syafi'i 12 bulan. Hari ni kalau 12 bulan dah dia operate dah. Dia kata jangan. Anak ni sudah 12 bulan. Tak boleh pergi dah. 10 bulan saja. Sebelah orang nak operate dah. 10 dah lebih sekali berapa hari pun. Jadi doktor bagi edah senggang waktu. Tarikh due dikira daripada hentinya daripada darah haid dia dikira pada situ. Kemudian dia ambil sebab di situ ada kiraan waktu subur ya. Jadi dia ambil 15 hari. Jadi kalau kita kata bulan berapa? 7, 8, 9 ya. Bulan 9 akan lahir. Maka doktor akan mula mengambil 8 setengah. Jadi maksudnya 14 hari, 15 hari sebelum itu. Tetapi yang ini satu keajaiban. Ini satu keajaiban. Mari kita perhatikan. Hitungan kita kadang-kadang tak betul. Kita bagi hitungan tak betul dekat doktor, doktor pun hitung tak betul juga. Kita bagi tarikh silap. Ya, sebab darah haid kita ni dia bukan regular. Kadang-kadang dia berpindah-pindah. Berpindah-pindah waktu dia, bukan hari ni datang 10 hari bulan ni 10 bulan, bulan depan 10, bulan 11 10. Ya, ada yang macam tu, tapi ada yang tak tepat. Ada yang lebih cepat seminggu, ada yang kurang seminggu. Jadi kita tidak tepat. Tetapi apa pun, ini sesuatu yang sangat menarik. Bahawa kandungan itu akan lahir bila 7 dan 9 pada ganjil kandungannya. Lahir 7 bulan, 7 bulan setengah ke, 7 bulan apa semua, atau 9 bulan. 9 bulan 10 hari, 9 bulan 1 hari ke. Dia tak jadi lahir 8 bulan. Ni nak tunjuk hikmah daripada witir ni, sesuatu yang ganjil. 7 bulan boleh lahir sempurna? Ya, boleh sempurna. Mungkinlah masuk inkubator dan sebagainya. Cuma nak tunjuk kata kelahiran itu pada 7, 9. Okey, kalau jadi 12, sebenarnya dia sudah nak masuk ke sama ada 11 ujung ataupun ke 13 bulan. Jadi itu adalah yang antaranya. Namun begitu kita wallahu alam. Sama seperti kita menentukan daripada
malam Lailatul Qadar, malam ganjil. Malam ganjil berdasarkan puasa pada tarikh yang betul. Ada orang yang berpuasa lewat 1 hari, maka ganjil dia menjadi genap kita. Ganjil kita menjadi genapnya dalam kiraan Allah yang Maha mengetahui. Begitu juga dengan kelahiran. Wallahu alam. Tetapi ini tidak ada hadis, berartinya pandangan ni pandangan Pak Haji, boleh diterima dan boleh ditolak, insya-Allah. Baik. Soalnya kita nak ambil dia bila. Kita nak ambil bilanya, maksudnya kita ambil saja macam ni. Kalau kita kata 9 bulan. 9 bulan. Kita kalau kita kata kalau ikut doktor di sini 9 bulan itu baru 8 bulan. Ya, 8 bulan. Sebab scan 6 bulan. Tetapi yang kita kira daripada haid itu adalah 7 bulan. Maka Pak Haji lebih berkeyakinan dengan scan, iaitu usia dia 6 bulan. 6 bulan. Jadi berartinya kita kena tunggu mengikut jumlah daripada hari yang di scan, bukan hari daripada tarikh ataupun daripada pengiraan haid, bukan kita kira pada itu. Ya, itu wallahu alam. Jadi oleh sebab itu maka kita ambil daripada yang telah ditunjukkan oleh doktor ini sebagainya, insya-Allah. Baik, Haji pergi lagi kepada soalan yang kelima. Kita ada 7 soalan hari ini, ada sikit masa lagi. Saya nak tanya banyak sangat Tuan Haji, banyak masalah. Ya Allah, banyaknya masalah. Mata baru buat operasi sebelah, lemah, ingatan lemah sangat, kencing manis pun dah tahap insulin, selalu risau, mungkin masalah hati, jadi tak tahu nak tumpu yang mana lagi. Allahu Akbar. Ini seperti tenggelam di dalam air. Ini tak kena, ini tak kena. Mata pun sudah tak nampak, kencing manis tahap insulin, fikiran pun banyak, lupa sebagainya. Yang ini kalau sudah ada, mari sini kita diskusikan Dian ini. Di tempat Pak Haji ni mari kita bincang, insya-Allah. Cumanya apa yang Pak Haji nak sebut ni, kita repair apa? Kita repair masalah kencing manis. Ada 3 herba yang terbaik. Pertama, minyak habatus sauda. Itu yang pertama. Yang kedua, HGH drop. Yang ketiga ialah haruan pasir. Haruan pasir ataupun kapsul haruan. Jadi ketiga-tiga ini adalah perawatan untuk masalah lemah ingatan, kencing manis dan masalah liver. Kalau nak tambah satu lagi, tambahlah saja. Kalau kita nak menambahnya, kita tambah saja dengan BCO. Kalau tidak pun dah cukup dah. Ya, Pak Haji ulangi sekali lagi. Yang pertama, minyak habatus sauda. Tetapi minyak itu kalau dah tak boleh nak minum, boleh campur dengan madu. Ingat tu. Yang kedua ialah HGH drop. Yang ketiga ialah haruan. Haruan itu adalah doktor hati. Doktor hati. Jadi kalau kita tak bagi doktor hati, tak mau dia, tak mau. Itu dia antaranya. Jadi kemudian ini masalah ni daripada pertanyaan ni. Pertanyaan daripada kepada Pak Haji ni, Pak Haji dapat merasakan, meraba perasaannya. Apa dia? Ini stres. Ya, stres. Harus fikir tenang-tenang. Kenapa jadi stres? Kenapa? Ya, kita fikir ini, kita fikir ini, kita fikir ini. Pak Haji banyak sangat yang difikirkan. Banyak. Macam mana nak cover semua pemikiran itu? Kerana orang masalah kencing manis ni, dia memang stres tinggi, liver dia mula menjadi rosak, dan dia susah tidur pada waktu malam, dia mula panas di bahagian kakinya, sukar untuk melelakkan mata. Macam mana cara kita nak reduce, nak hilangkan kesemua perasaan-perasaan itu? Yang inilah kita perlu kepada perawatan ilahiyah. Kita kena zikir. Zikir, kita kena zikir di malam-malam hari, kita kena zikir di tempat solat, kita kena zikir, dan zikir kita ini jangan kurang, kena banyak zikir.
Jadi apabila kita dah banyak begitu, dan berjumpalah, bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Itu di antaranya ubat hati tu. Orang soleh, kawan-kawan yang soleh, kawan-kawan yang baik. Bukan kawan-kawan berjumpa cerita pasal dunia semata-mata. Cerita pasal bagaimana persiapan kita untuk balik semula ke negeri kita. Ya, cerita bagaimana kita diciptakan daripada air yang hina. Kemudian kita akan kembali semula kepada Dia dan kekal bersama-sama di samping Dia di negeri kita yang kekal abadi. Cerita dia macam tu. Kita cerita bahawa sebenarnya yang kita terima ujian di atas dunia ni semuanya adalah merupakan salah satu daripada tanda-tanda, isyarat, pertanda daripada Allah untuk kita menyiapkan diri kita dengan ujian yang sebenar. Pak Jidah cerita, kalau di dunia ini kita dengar ni tadi, Masya Allah, menceritakan bagaimana saudara kita yang kemalangan, koma, tulang belakang, tulang rusuk ini dipatah. Ya, koma lagi. Kalau koma ingat, koma saja harus guna wave dengan SGH, kita semprotkan dekat mulut, insya-Allah dia akan sedar. Tetapi kesemuanya itu tulang patah, hancur, semua itu adalah ujian kita di dunia. Tapi ujian kita yang sebenar ialah bila masuk ke dalam alam kubur. Bukan tangan yang patah, bukan otak yang koma, bukan tulang rusuk yang hancur, bukan tulang belakang yang rosak, tapi seluruh tubuh kita hancur menjadi bumi. Yang tinggal ruh untuk mengharungi barzah di alam kubur ini. Ruh tinggal terus menerus hidup di samping yang menciptanya. Itu di antaranya. Baik. Jadi oleh sebab itu maka tenang-tenangkan hati kita, ya. Kita lihat kalau kita itu sakit, ada orang sakit lagi. Kalau kita itu tidak ada sepatu, ada orang yang tak ada kaki, ya macam itulah. Redha, lepaskan. Tapi ambilkan dia untuk lemah ingatan ni, kita ambil itu di antaranya. Boleh tambah plantisol. Tapi kalau ingatan itu untuk baik, jangan lupa ambil ini. Apa dia? MMP. Minerals, Million Minerals Plus. Ni bagus, subhanallah. Ya, bagus sekali. Banyak orang yang dah coba sembuh dengan izin Allah. Baik. Pak Haji pergi. Soalan yang ke-6. Assalamualaikum Tuan Haji Ismail. Saya Fatani, asal Kalimantan Barat. Alhamdulillah, daripada Kalimantan Barat, ya. Saya nak bertanya pasal anak saya kembar umur 2,5 tahun, tapi saat ini dua-duanya belum bisa bicara. Terima kasih atas sarannya. Dua-dua tak bisa bicara. Ini juga masalah otak, Pak. Ya, masalah otak. Ibu, bapa, ya, sebab apa? Bila masalah otak ini tak boleh bicara, sama ada menggunakan ini untuk ubat otak atau Radi IQ gunakan. Ni, untuk otak. Ginkgo biloba plus dengan pegaga, plus dengan kurma, buah tin, buah kismis, pelanggan DHA untuk otak. Ni, kalau tak upaya juga, bismillah dengan ini. Kalau bapa, ibu tak ada yang ni semua tak ada, gunalah madu. Madu apa? Madu kelulut. Madu kelulut. Sebab madu kelulut itu dia mengandungi enzim yang tinggi. Yang kedua, dia mengandungi propolis untuk repairing di bahagian kepala. Itu di antaranya. Baik, insya-Allah. Dan soalan yang ke-7. Dulu Tuan Haji pernah keluarkan minyak namanya Antidot. Mohon penjelasan dari Tuan Haji, apa guna, bagaimana kegunaannya, untuk sapu atau untuk minum. Kalau minum, banyak mana? Namanya Dr. Fauzi. Okey, baik. Ceritanya, minyak Antidot ni sekarang ni namanya minyak penawar rimba untuk minum. Satu sudu teh itu kita minum atau campur dengan air hangat.
air panas, kacau-kacau induk, minum dia. Untuk apa? Untuk semua masalah. Untuk gastrik, untuk emah, untuk kembung perut, untuk mencret, diarrhea, untuk orang muntah, untuk ada asma. Kita sapu juga di bahagian dada ini. Kita bagi. Untuk sedu, cegukan. Masuk ke dalam air hangat kita minum. Untuk luka di dalam perut, luka di luar, ya, untuk luka terbakar, air panas, kena binatang berbisa, ya, kena apa-apa juga, dia seperti minyak bubuk juga. Antidot ini iaitu penawar rimba. Dulu sebelum ada antirex, ada antidot. Kita ada antirex. Antirex ni dah bentuk kapsul, dulu ada bentuk minyak. Sama seperti antirex ni. Ya, menghilangkan racun. Apa juga racun? Racun ular, racun daripada terpijak paku yang berkarat. Kita minum. Semua berasaskan minum, tetapi letakkan dia punya itu, ambil di kapas, basahkan, letakkan di tempat yang kena tersebut. Letakkan tu, dia akan menyerap semua bisa-bisanya sebagainya. Baik, itu saja yang Pak Haji nak sampaikan. Terima kasih pada semua yang mengikutinya. Jumpa lagi pada esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.